Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahrul Nizam bin Mustafa. Nomor metrik PA 20110482. Dan dalam subjek fiksira ini saya akan menceritakan serba sedikit peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah SAW dan cara untuk menyuburkan cinta Rasulullah SAW dalam diri. Antara peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan Rasulullah SAW, yang pertama ialah dada Nabi Muhammad SAW dibelah oleh malaikat, di mana peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa yang penting kerana apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW tidak dapat ditandingi atau tidak dapat ditampung atau dihadapi oleh manusia biasa. Kerana apa? Kerana pada usia yang muda Nabi Muhammad SAW sudah diuji dan diduga pelbagai ujian. Sebagai contoh, pada mulanya beliau tinggal bersama ibu baginda, dan tidak lama kemudian ibu baginda SAW meninggal dunia di Abwah semasa dalam perjalanan pulang ke Mekah. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW sebanyak 4 kali dan lalu membasuh hatinya dengan menggunakan air Zam-Zam, iaitu air yang dikenali sebagai air mulia. Kedua, turunnya wahyu yang pertama. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, di mana pada saat itu Rasulullah SAW sedang berada di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur untuk berkhulwat. Hal ini kerana baginda SAW ketika itu lebih suka untuk mengasingkan diri daripada orang ramai ataupun bangsa Arab Quraisy, dan juga dengan tujuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malaikat Jibril datang atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu yang berupa surah Al-Alaq. Selain itu, peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada 27 Rejab tahun 621 Masehi, dan ketika itu baginda sudah berusia 51 tahun. Peristiwa Isra yaitu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baginda menunggangi seekor haiwan yang dipanggil buraq dan ditemani oleh malaikat Jibril dan Israfil. Ketika perjalanan beliau ke Baitul Maqdis, Rasulullah singgah ke beberapa tempat, yaitu beliau solat sunat di Thaibah yang terletak di Madinah, dan juga di kota Madyan yang berhampiran dengan sebatang pokok, di mana tempat itu merupakan tempat Nabi Musa berteduh. Beliau juga solat di Bukit Tursina, yaitu di mana bukit itu disebut bukit yang Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mi'raj pula ialah Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril ke langit dan ke Sidratul Muntaha. Beliau dibawa ke langit untuk berjumpa dengan nabi-nabi yang berada di langit, sepertinya Nabi Adam, Nabi Isa dan Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Harun dan lain-lain. Sidratul Muntaha pula untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk menunaikan solat fardu sebanyak 50 waktu, dan akhirnya dikurangkan atau diringankan ke 5 waktu untuk sehari. Dan akhir sekali, yaitu Nabi Muhammad membelah bulan menjadi 2 bahagian. Kisah ini berlaku disebabkan kaum kafir Quraisy yang tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW. Habib ibnu Malik dan Abu Jahal serta pengikut-pengikutnya menentang Nabi Muhammad untuk
membuktikan kebenaran kenabiannya. Dan pada ketika itu bulan yang berada tepat di atas Rasulullah SAW terbelah menjadi dua bahagian. Rasulullah pun berkata, saksikanlah sebanyak 3 kali. Peristiwa ini telah menunjukkan atau membuktikan bahawa kenabian Nabi Muhammad SAW tidak perlu diragui sama sekali lagi. Dan ini sudah cukup membuktikan bahawa Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah dan merupakan Nabi yang terakhir. Antara cara-cara untuk menyuburkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah SAW, yang pertama, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang kita sudah maklum, semua orang pasti tahu sunnah Rasulullah SAW, kerana semuanya sudah dipelajari dan telah diajari di sekolah. Akan tetapi mengetahui dan mengamalkan adalah dua perkara yang berbeza, di mana sekadar mengetahui tidak mendatangkan apa-apa manfaat, manakala sekiranya kita mengamalkan sudah pasti banyak ganjaran yang kita akan perolehi. Dan salah satu ganjaran yang kita dapat menimbulkan rasa semakin cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Kedua, memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan baginda SAW. Selawat adalah perkara yang paling mudah yang boleh kita lakukan, tidak kira di mana saja kita berada, tidak kira di sewaktu bekerja, memasak dan sebagainya. Berselawat juga dapat menimbulkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dan seterusnya, diberikan ganjaran pahala yang besar. Contoh selawat yang kita boleh lakukan yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Dan yang terakhir sekali, menghayati siro-siro Nabi. Kenapa kita perlu menghayati siro-siro Nabi? Penghayatan di dalam siro-siro Nabi merupakan cara paling terbaik untuk kita menyuburkan rasa kasih sayang dan rasa cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Kerana segala sirah Rasulullah SAW penuh dengan tauladan dan pengajaran yang boleh kita contohi dan aplikasikan di dalam kehidupan kita seharian. Mendalami sirah baginda SAW juga dapat mengelakkan kejahilan dan seterusnya menghindarkan diri kita ini daripada terjebak daripada berita-berita palsu mengenai Nabi Muhammad SAW. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.